من عليه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah serta inayahnya dapat sama kita berkumpul pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita sambung pengajian kita kitab Munyatul Musalli. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Maka telah berkata musannif rahimallahu ta'ala, solat itu adalah tempat sejuk mata hati. Solat itu adalah tempat sejuk mata hati. Maka sebenarlah bahawa adalah ia, yakni solat, tempat sejuk mata hati hamba Allah yang arifin. Apa maksud arifin? Arifin ni orang-orang yang arif ataupun makrifah. Jadi makrifah ni banyak maksud dia, nanti kita akan huraikan. Jadi setengah ulama berpendapat arif ini ialah wali-wali Allah ataupun musyahadah fi kulli syai'. Yakni orang-orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat dekat atas mereka itu lebih daripada orang lain. Maka apabila seseorang itu Allah Ta'ala menghendaki akan sesuatu, maka dapatlah ia akan sesuatu. Jadi dan dengan dia tetap mata hatinya, yakni orang yang arifin tadi, iaitu ibarat daripada suka dan kesenangan hati dan sempurna nikmat dan lazat yang hasil padanya pada solat, sehingga muafakat dan berjinak dengan dirinya. Jadi ada satu ketika apabila seorang itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang melakukan solat, dia akan menjadi pada dirinya sejuk mata hati, jadi tenang. Kalau dia tak sembahyang ataupun lambat sembahyang, dia rasa gelisah. Itu adalah tanda dia. Bagi mereka yang yang ada rasa-rasa benda tu, maka dia akan dapatlah satu benda tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, apabila kita tak sembahyang, dah masuk waktu tapi kita lambat, kita rasa macam tak senang. Selagi tak sembahyang tu rasa tak tenang. Itu dah dapat dah sikit. Bahkan kalau mereka itu yang tinggi lagi. Dan sempurna nikmat, bersalahan-salahan ia, sebab bersalahan-salahan dengan martabat kelakuan dan maqam mereka itu. Jadi yang dapat ni bergantung kepada diri seseorang, mengikut dia punya amalan lah, dengan sekira-kiranya makrifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat sini nak menyatakan bahawasanya solat itu menjadi sejuk mata hati. Bermaksud apa? Bermaksud tenang. Kepada siapa? Kepada orang yang arifin ataupun orang yang makrifah.
Jadi dekat sini makrifah itu banyak maksud. Kita duk dengar orang cakap makrifat lah tu. Makrifat, hakikat dan sebagainya. Jadi kita tengok apakah maksud makrifah. Sebelum ni orang duk tanya, Ustaz, apa maksud makrifah? Sekarang ni duk viral, orang duk cerita makrifah. Makrifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah maksud makrifah tu? Maka telah berkata Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari memberi takrif makrifah dengan katanya tahqiqul ilmi bi itsbatil wahdaniyati. Maksudnya, dan mentahqiqkan ilmu pengetahuan serta isbat keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu pendapat. Orang duk kata makrifah apa? Yakni mentahqiqkan, yakni tentang hakikat keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu salah satu makna makrifah. Nanti kita tengok dalam banyak-banyak ni mana sesuai yang dikatakan makrifah itu. Kemudian yang kedua, Imam Al-Qushairi di dalam risalahnya berkata, al-ma'rifatu ala lisanil ulama huwal ilmu fa kullu ilmin ma'rifatun wa kullu ma'rifatin ilmun. Maksudnya makrifah pada cakapan ulama itu adalah ilmu pengetahuan. Tiap-tiap ilmu adalah makrifah dan tiap-tiap makrifah itu adalah ilmu. Jadi orang duk tanya, macam mana kita ni nak belajar ilmu makrifah? Makrifah yang dinyatakan setengah ulama itu ialah ilmu. Setengah orang dia belagak sikit, aku dapat makrifah, aku mengenal Allah dengan makrifah, dengan hakikat. Apa makna makrifah tu? Makrifah tu bermaksud ilmu. Jadi nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala pastinya ada ilmu. Jadi setengah ulama berpendapat bahawasanya makrifah tu ialah ilmu. Kemudian Ibn Sina dalam kitabnya berkata, bagi arifin itu beberapa maqamat dan darajat yang terbeza dari yang lain. Mereka mempunyai perkara-perkara yang sembunyi dan beberapa perkara-perkara yang zahir. Beliau juga memfarakkan di antara az-zahid, al-abid, al-arif. Katanya, okey, jadi Ibn Sina ni dia bezakan. Setengah orang ada kata sekali, apakah maksud az-zahid, zuhud, al-abid, beribadah, al-arif. Sekarang kita nak tahu al-arif tu maksud kata makrifah. Apakah maksud yang dinyatakan Ibn Sina? Yang kita nak makrifah tu, tapi dia bagi kat sini 3. Dia buat perbezaan siap-siap dah. Maka yang pertama, zahid. Apa maksud zahid? Orang yang berpaling dari mata benda dunia. Zuhud lah. Jadi apa maksud zuhud? Zuhud tu tak semestinya kita miskin. Zuhud itu ialah apa dia? Kita tidak menghiraukan apa dia? Keduniaan. Datanglah banyak mana pun kita duduk macam itu juga. Walaupun kita kaya, walaupun kita banyak harta dan sebagainya, harta kita melimpah ruah, tetapi harta itu tidak memberi kesan kepada kita. Itulah dikatakan zuhud. Bukan kata masuk kata zuhud miskin, apa-apa kedana tak ada apa. Siapa yang nak kena minta-minta? Tidak. Jadi maksud zuhud tu ataupun zahid tu, zahid ialah orang yang zuhud. Apa dia? Yakni mereka itu ialah tidak heran langsung dekat dunia. Jadi dia punya harta-harta dia pun tak memberi kesan kepada dia. Setengah orang itu harta itu kesan kepada mereka. Apabila dinyatakan apabila nak jadikan dinar, seolah-olah dinar itu diletakkan di mata syaitan.
Maka di antaranya syaitan berkata, inilah penyebab umat-umat Nabi anak cucu Nabi Adam menjadi sesat dan masuk neraka bersamaku. Sebab apa? Sebab dengan dina tu. Jadi orang yang zahid ni ialah, maksud orang yang zuhud itu maknanya harta dia tu tidak memberi kesan kepada dia walaupun dia tu kaya raya. Ada juga ulama, ada juga para sahabat yang kaya raya, seperti Abdul Rahman bin Auf. Satu hari itu dia dia bawa unta dia dengan 400 ekor unta berserta dengan barang-barang. Nak kata apa? Nak kata kaya, dia punya bisnes tu. Jadi walaupun begitu, tak ada dalam hatinya memberi kesan kepada dirinya. Itu dikatakan zahid. Satu. Adapun yang kedua, dia panggil apa? Dia panggil abid. Apa maksud abid? Orang yang mengekali atas mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham, kita nak mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastilah kena ada apa? Kena ada ilmu. Jadi kok mana pun kita kita mesti pelajari ilmu. Orang Orang yang buat tahajud, duk buat ibadah tapi tak ada ilmu. Ambil semayang, air tak kena kat siku. Jadi dia buat tahajud pun sampai bila-bila pun tak habis. Ambil wuduk pun tak kena. Jadi apabila ambil wuduk tak kena, dia semayanglah banyak mana pun, maka semayang itu tidak sah. Jadi nak jadi abid, seorang jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastilah kita perlu mempelajari. Dan yang ketiga, dinyatakan arif. Sebenarnya kita nak yang ni lah, yang dikatakan makrifah tu, ialah orang yang tasarruf pemikirannya kepada Allah Ta'ala serta berkekalan, yakni berkekalan fikir supaya terbit dan keluar nur, mendapatkan sesuatu sebagai mendapat yang mubasyir di dalam rahsia. Yang ni dalam sikit. Yang ni hanya semata-mata orang tertentu saja yang yang dapat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana orang itu dapat makrifah atau makrifah? Kan orang kata, saya ni makrifah, ilmu hakikat, ilmu makrifat semua saya tahu. Tu belum tentu lagi dia dapat. Orang yang dapat makrifah, yang kata makrifah tu ialah selagi dia sampai satu tahap, lagi masa yang panjang tu lagi takut. Lagi sampai satu masa lagi takut. Dulu bila dia lewat sembahyang tak ada rasa apa. Tiba-tiba kalau dia rasa lewat sembahyang ni, rasa apa? Rasa takut, rasa gelisah dan sebagainya. Itulah tanda orang mendapat makrifat. Itu daripada salah satu pendapat ulama. Jadi makrifat ni ialah apabila diri kita ni lebih takut, maka itulah tanda orang itu mendapat makrifat. Kalau makrifah ni pengenalan. Kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala macam mana, kita tidak boleh tengok zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah setengah ulama menyatakan bahawasanya orang yang dapat makrifah itu ialah orang yang semakin lama diri dia, dia rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang ini dinyatakan sejuk mata hati. Apabila masuk waktu dia jadi gelisah, tak sembahyang ni gelisah. Apabila sembahyang rasa lapang saja. Itulah tanda-tanda orang yang mendapat makrifah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni menjadi penyejuk hati mereka itu. Kemudian diperumpamakan solat 5 waktu dengan sungai yang deras. Jadi musannif nak cerita, umpama orang yang solat 5 waktu itu umpama sungai yang deras, yakni sungai yang kuatlah, yang mengalir dengan laju. Riwayat daripada Hasan radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umpama sembahyang 5 waktu itu seumpama sungai yang deras,
pada pintu seorang kamu lagi banyak airnya, memandi ia pada tiap-tiap hari 5 kali. Jadi yang ini kinayah daripada hadis Nabi SAW. Nabi SAW menceritakan umpama solat itu ialah sebatang sungai yang deras. Sungai itu di depan rumah kita. Bukannya sungai tenang, sungai yang deras, mengalir deras. Umpama apa? Umpama lata ataupun air terjun, turun laju situ. Buka-buka pintu rumah kita, air depan rumah kita laju turun. Seolah-olah orang yang sembahyang 5 waktu itu di depan rumahnya ada sungai yang deras, di mana 5 kali sehari dia mandi. Termasuklah dia mandi ke, dia cuci ke, dia buang air ke dan sebagainya. Maka di situ habislah segala, hilang daki-daki dekat situ tanpa meninggalkan kesan. Sebab apa? Dia mandi air sungai yang deras, dalam masa yang sama juga 5 kali sehari dia mandi. Itulah diumpamakan oleh Nabi SAW bagi mereka yang solat 5 waktu. Jadi kita sebelum ni kita menyatakan daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruhkan daripada ketua-ketua keluarga, wa'mur ahlaka bis-salati, suruhlah daripada ahli keluarga kamu supaya solat, yakni suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada suruhan lain juga menyatakan bagi mereka itu tidak uzur, tidak ada halangan supaya menjadi suruhan oleh Allah Ta'ala menunaikan solat secara berjemaah. Solat secara berjemaah. Banyaklah daripada hadis-hadis menyatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menyuruh orang yang tiada halangan, tiada apa-apa halangan yang boleh menyebabkan dia tidak solat jemaah, maka dia itu wajib solat berjemaah. Melainkan ada halangan seperti musafir, bekerja dan sebagainya. Sebab apa? Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala itu memperbesarkan orang yang solat berjemaah. Jadi cuba kita tengok sikit. Kita masuk hukum fiqh sikit. Jadi solat berjemaah, solat berjemaah daripada mazhab kita Asy-Syafi'i paling kurang 2 orang, ataupun ada mazhab lain paling kurang kena 3 orang dan ke atas. Satu. Lepas tu pula solat berjemaah pastinya ada imam dan makmum. Jadi untuk yang imam, kalau dia solat Jumaat, pasti imam itu kena niat solat Jumaat. Kenapa? Kena niat jadi imam solat Jumaat. Itu untuk imam. Tetapi kalau solat berjemaah selain daripada solat Jumaat, maka tidak wajib ke atas imam itu niat imam. Jadi sebagai contoh, solat fardu zuhur ataupun solat subuh, imam terlupa ataupun tak niat jadi imam, maka sembahyang itu sah, tetapi tidak dapat fadilat 27 tu. Berlainan dengan makmum. Jadi makmum itu dia mengikut imam. Kalau dia mengikut imam tanpa dia niat jadi makmum, maka makmum itu batal solat. Yang tu kita kena faham. Kita duduk belakang imam, kita niat sembahyang subuh, tapi kita tak niat berjemaah, ataupun kita tidak niat makmum, ataupun kita tidak niat mengikut, mana-mana satulah. Jadi apabila kita ikut imam tu tanpa kita niat makmum, maka batal solat kita. Sebab apa? Kita punya sembahyang berkait dengan imam. Padahal imam itu tidak berkait dengan siapa-siapa. Cuma kalau imam itu dia sembahyang, dia tidak niat imam, makmum ikut belakang dia, sembahyang imam itu sah, tetapi tak dapat fadilat 27. Adapun kalau kita sembahyang dekat rumah khusyuk, ni pasal berkenaan dengan khusyuk. Kita solat dekat rumah kita, dalam bilik kita, kita buatlah tempat ni tempat kita sembahyang, bubuh aircon, bubuh kapet, sebagainya, tutup pintu rapat-rapat. Jadi kita sembahyang pun tenang, khusyuk kita sembahyang. Padahal kalau kita datang dekat masjid,
Dengan tengok orang sana sini panas dan sebagainya, menyebabkan kita tak khusyuk. Pendek cerita, kalau kita sembahyang rumah khusyuk, sembahyang kat masjid tak khusyuk, lebih baik kita sembahyang kat masjid secara berjemaah. Kemudian, kalau kita sembahyang berjemaah tak khusyuk, tetap juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetap juga dapat fadilat sembahyang berjemaah. Lain kita sembahyang seorang diri tidak khusyuk. Itu kelebihan-kelebihan solat berjemaah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, tidaklah menjadikan telinga seorang itu panas dengan biji timah yang hitam, dengan timah yang panas hitam, ialah tidak lain tidak bukan mereka yang mendengar azan tidak menunaikan solat berjemaah. Maksud kata apa? Yang mereka tiada halangan. Kalau ada halangan tu lain cerita. Dan kita kena faham, solat berjemaah itu bukannya diwajibkan dekat masjid. Kita ada di mana? Kita ada dekat R&R. Kita ada mana? Kita ada tempat kerja. Ada dekat mana-mana pun kita disunatkan. Ada pendapat setengah ulama menyatakan sunat solat berjemaah itu sunat muakkad. Ada setengah ulama berpendapat bahawasanya fardu kifayah, tetapi berdasarkan daripada ayat Quran dan dalil lain kepada mereka yang tiada halangan wajib untuk solat berjemaah. Jadi ialah satu benda yang besar kepada mereka tak ada halangan untuk datang solat berjemaah. Tambah-tambah lagi di masjid. Sebab solat berjemaah itu daripada hadis Nabi SAW menyatakan mendapat pahala 27 atau 25. Ada dua riwayat. Solat berjemaah itu fadilat berjemaah satu. Tu tak kira lagi daripada rumah dia datang dekat masjid, tiap-tiap langkah itu dikira. Ada pun mereka itu sembahyang maghrib, kemudian tunggu untuk sembahyang isyak, yakni menunggu selepas solat untuk solat yang lain, itu pahala sentiasa itu dosa-dosa mereka itu sentiasa digugur. Sebagai contoh, lepas kita sembahyang maghrib, kita tunggu di dalam masjid. Kalau keluar tak kira lah, tunggu dalam masjid untuk tunggu isyak. Selagi mana kita tunggu untuk sembahyang isyak itu, selagi itulah dosa kita berguguran, sehingga azan solat isyak, sehingga masuk solat isyak. Nak kata apa? Nak kata kelebihan mereka yang melakukan solat berjemaah. Begitu juga daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Pada suatu hari Sayyidina Umar ni dia pergi kat kebun dia. Dia ada kebun-kebun dekat Madinah tu, dia pergilah kat kebun dia. Maka apabila dia pergi kat kebun dia tu, jadi apabila sampai waktu solat, dia baliklah nak solat dekat Masjid Nabawi. Apabila dia balik Masjid Nabawi, orang dah habis solat dah. Apabila dah habis solat, dia rasa bersalah. Maka dengan ini dia isytiharkan bahawasanya separuh daripada kebun dia itu dia sedekahkan kepada kaum muslimin. Adapun daripada seorang ulama zaman salafus salih menyatakan dia itu tertinggal satu kali saja solat berjemaah, maka ada daripada sahabatnya datang mengucapkan takziah kepadanya. Sebab apa? Sebab dia meninggalkan solat berjemaah. Kerana apa? Kerana bagi ulama itu solat berjemaah itu apabila tertinggal, ia adalah satu musibah dan layak menerima takziah. Maka dia mengatakan bahawasanya jikalau anak aku mati, pastilah lebih kurang hampir 10,000 orang akan memberi takziah kepada aku. Tetapi aku meninggalkan solat berjemaah, hanya seorang saja yang memberi takziah kepada aku. Itu setengah pada ulama. Adapun daripada Abdul Rahman bin Auf, ketika pada satu hari dia mengimport daripada barangan daripada negeri Syam, yakni daripada negeri dekat-dekat dengan Syria tu, dia datanglah dengan 400 ekor unta. Apabila dia datang dengan 400 ekor unta yang penuh dengan barang-barang dekat atas unta itu, jadi dia sibuk sikit dah, nak uruskan pergi sana sini dan sebagainya. Lepas tu dia sempat juga sembahyang dengan Nabi SAW secara berjemaah, tetapi bukan dengan takbiratul ihram yang pertama. Maksud kata rakaat kedua ataupun rakaat ketiga.
Maka selepas habis tu dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya dia tertinggal takbir yang pertama dengan Nabi. Jikalau dia kata, kalau diberikan 400 ekor unta dengan barang-barang yang ada pada unta itu, boleh menembus tak ketinggalan rakaat pertama itu? Maka Nabi SAW sebut apa? Tak memadai. Lepas tu, kalau aku sediakan 400 ekor unta berserta dengan hamba-hamba yang dimerdekakan, bererti seekor unta atas tu ada hamba yang dimerdekakan, yakni unta 400, hamba 400. Nabi SAW menyatakan apa dia? Tidak memadai. Lepas tu dia tanya, apakah yang memadai wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, mafhumnya, tiadalah memadai segala isi langit dan bumi untuk dinisbahkan dengan orang yang mengangkat takbiratul ihram beserta dengan imam pada rakaat pertama. Nak kata apa? Nak kata fadilat yang besar apabila solat berjemaah itu. Jadi dekat sini sama-samalah memberi peringatan, sama jugalah diri saya sendiri, sama-samalah kita boleh apa? Menjaga untuk menunaikan solat berjemaah. Kemudian 5 waktu ini difardu Allah akan segala hamba. Maka barang siapa mendatangkan dengan dia sempurna, yakni sempurna syarat dan rukun. Solat 5 waktu sempurna syarat dengan rukun, dan tiada dikurangkan haknya, hak solat itu yang mengurangkan dia adalah baginya pada Allah janjinya bahawa masukkan dia, yakni masukkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Dan barang siapa yang meninggalkan dia dan meringankan, yakni meringankan hak ataupun syarat dan rukun kan dia dengan haknya, tiada baginya pada Allah Ta'ala itu janji. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala janji bahawasanya siapa solat 5 waktu sempurna dengan syarat dan rukunnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala janjikan mereka itu akan syurga. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran menyatakan bahawasanya kalau mereka di hari kiamat itu akan menyesal sungguh-sungguh, kerana mereka itu ketika dekat dunia keadaan mereka itu tidak uzur, maka mereka itu tidak melakukan solat berjemaah, maka mereka itu akan terhina di hadapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu daripada ayat Quran menyatakan kehinaan bagi mereka waktu sihat, waktu tidak uzur, tetapi tidak melakukan solat berjemaah. Jadi panjang ceritalah kalau nak solat berjemaah tu. Cuma dekat sini nak menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberi janji-janji kepada mereka menyempurnakan solat. Yakni lebih-lebih lagi solat 5 waktu sehari semalam yang cukup dengan syarat dan rukunnya. InsyaAllah setakat tu masa pun kita dah habis ni. Masa pun mencemburui kita. InsyaAllah akan datang barulah kita mula bab apa? Bab yakni tentang syarat-syarat solat. Sebelum kita masuk rukun solat tu kita ada syarat sah, syarat wajib. Jadi kita perhalusi satu persatu supaya lepas ni solat kita akan apa? Akan jadi sempurna. Kadang-kadang kita sembahyang, kita angkat takbir, kita rukuk, kita sujud, bukannya apa? Bukannya batal, tak batal, cuma tidak sempurna. Sebab menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi janji akan syurga bagi mereka yang solat dengan sempurna.
Jadi kita solat dah betul lah. Cumanya solat kita tu sempurna ke tidak? Cara kita sujud, cara kita rukuk, bagi mereka yang sihat, yang sakit lain cerita lah. Sebab apa? Kalau boleh kita nak sesempurna yang mungkin. InsyaAllah akan datang kita mempelajari syarat solat, yakni syarat wajib dan syarat sah. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa anshur alaina min khazain rahmatika wa zakina ma nasina wa alimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.